Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Jadi ini adalah kehadiran yang ada dengan cikgu seramai 10 orang. Terima kasih kerana datang. Okey, kamu juga diminta nanti untuk mengisikan kedatangan melalui link yang cikgu bagi. Murid-murid, cikgu ingin menggunakan dalam 3 minit yang pertama ini untuk sebut beberapa perkara ya. Sila buka skrin anda sekarang, bukakan skrin untuk perkara ini sebelum cikgu mulakan kelas. Okey, murid-murid, kalau anda buka skrin handphone ke ataupun gadget elektronik lah, laptop ke komputer anda, kamu akan nampak benda seperti yang ada di depan cikgu. Okey, ini adalah Google Classroom 4.5. Google Classroom anda untuk 4.5. Okey, cikgu nak sebut satu perkara je untuk sini. Minggu lepas, cikgu telah kongsikan video. Video ya. Video. Seperti yang anda tengok. Cikgu boleh nampak di sini, ini video yang cikgu dah buat bagi. Minta tonton dan turn in. Turn in. Cikgu, apa itu turn in? Kalau cikgu bukakan cikgu punya Google Classroom sekolah cikgu yang perlu hantar kerja cikgu. Okey. Cikgu, apa itu turn in? Turn in dia ialah kalau anda dah tonton, kamu hantar je, mark as done. Ini adalah kerja cikgu lah yang dapat daripada kumpulan sekolah cikgu. Jadi untuk kamu pun sama, lepas tonton kamu perlu mark as done, turn in lah hantarkan. Kalau tidak, dia akan jadi macam ni, murid-murid ya. Kalau kamu tak hantar, dia akan jadi, tengok di sini ada 7 orang yang hantar, 8 yang assign belum hantar, missing. Yang hantar ini, cikgu boleh terus bagi 3 markah dah. Tengok pada skrin. Tengok Chong Jia Ling hantar, cikgu pun respon dengan apa yang dia cakap. Ada kerja yang cikgu belum tanda lagi, cikgu akan tanda. Jadi yang hantar, kamu akan dapat 3 markah. Yang tak hantar ini, cikgu nak bagi kosong, kesian. Mungkin anda dah tonton tapi kamu tak hantar. Jadi, cikgu minta tolong sekali lagi semak ya, seperti Alia Maisara ke Cheng Jiwen, Li Jianyi, Airi Iskandar, Muhammad Helmi Firdaus ya, Nurul Jannah, Tan Ensong dan Teo Jakit. Saya percaya kamu dah tonton, cikgu percaya. Jadi kerja kamu adalah turn in je. Hantarkan kerja anda supaya cikgu boleh menilai, bagikan markah ini yang nanti akan menentukan PBD anda. Jelas ke tak Muhammad Ian Adura? Ian? Jelas kan? Okey, bagus. Jadi sekali lagi ya, minta tolong dalam grup 4 ini, cikgu sudah ada 15 murid ya. Terima kasih kepada semua yang datang, yang masuk di dalam Google Classroom. Yang masih belum masuk, kita ada 25 murid sekarang di 4 kalau tak silap cikgu. Farisha pun baru pindah ke kelas 4. Yang lain, sila gesakan kawan anda masuk. Kecuali dengan alasan yang kukuh lah, tak ada gadget ke, tak ada internet. Itu cikgu faham. Kalau tak ada alasan yang kukuh, minta supaya kawan anda masuk ke Google Classroom supaya boleh buat kerja. Cikgu akan tanda, cikgu akan bagi markah. Hari ini, cikgu telah kongsikan dengan video baru dan wah hebat, ada 3 dah tengok dah. Chong Kai, Airi Iskandar, Muhammad Airi Iskandar dan juga Nur Farisha. Terima kasih ya, cikgu ucapkan. Yang lain pun boleh tonton, adalah kat sini. Jadi, benda itu berkait dengan bab yang kita nak belajar hari ini. Okey, anda boleh tutup skrin sekarang untuk jimatkan data. Buka buku teks anda, muka surat 112. 112. Jadi, hari ini kita akan masuk ke bab 6. Cikgu, saya ingat cikgu nak bincang pasal PK ataupun laporan sains amali. Tak. Cikgu akan bincang laporan sains amali selepas cikgu post kumpulan dan nama-nama ahli kumpulan, okey, di dalam makmur sains nanti. Cikgu jangan susunkan ikut abjad nama, adalah dia cara dia. Supaya dapat nama yang kawan-kawan semua bergaul. Jadi kalau dapat kawan yang kamu tak suka, jangan komplain dulu. Itu realiti hidup anda nanti kalau keluar bekerja. Kalau anda keluar bekerja, duduk dengan orang yang tak suka, kamu pun tak boleh komplain dengan bos. Cikgu, bos saya nak tukar tempat duduk. Bos tak layan dia. Jadi kita belajar.
Jadi hari ini kita terus sambung ke bab 6 tanpa melengahkan masa. Kalau bab 6, kamu akan dapat tahu tajuk dia sokongan pergerakan dan pertumbuhan. Ingat ya murid-murid, kertas 2 sains SPM ada 3 bahagian, A, B dan C ya, C, S, A ya. A itu lebih kepada aktiviti ataupun eksperimen. Tapi bahagian B ini seperti yang kamu tengok di depan, macam kelas ataupun bab sebelum ni, genetik. Kalau anda tak baca buku, tak hafalkan fakta-fakta tertentu, maka anda tak mampu untuk menjawab. Jadi dalam bab ini kamu dah diberikan gambar raja. Ya, kamu akan belajar tulang. Nampak tulang kan? Kamu juga akan belajar otot. Otot. Okey? Jadi apa istilah-istilah ataupun kata-kata kunci yang kamu akan belajar seperti yang di sebelah kiri ni. Ya, kamu akan belajar rangka dalam, rangka luar, rangka hidrostatik. Cikgu, apa dia ni? Kalau kamu baca pada tajuk dia, sokongan. Sokongan. Jadi badan manusia disokong oleh, kalau anda tengok, tulang-tulang. Tulang-tulang di dalam badan. Di dalam. Itu kita panggil rangka dalam. Kalau anda tengok pada serangga, seperti kumbang, lipas, okey, 昆虫类, kumbang, lipas, 甲虫啊, sanglang ah, mereka tak ada tulang. Serangga tak ada tulang. Tengok pada ketam, siapa yang suka makan ketam, tak ada tulang. Tetapi luar ketam itu, dia punya kulit dia itu, dia guna kulit lah, nanti ada istilah khas dia cangkerang. Kulit dia itu keras. Ya, bentuk itu bentuk kekal dia. Bentuk kekal. Sebab dia punya kulit luar itu keras, maksud dia tak boleh nak membesar seperti manusia. Jadi kamu pun tanya, cikgu, macam mana mereka boleh besar? Macam mana mereka besar? Sebab kalau kita tengok pada ketam, dulu mungkin dia kecil. Kalau pernah pergi ke tepi pantai, dia kecil. Makin lama dia makin besar. Jadi macam mana dia membesar? Cikgu cakap dia tak boleh membesar. Jadi ada cara dia. Okey, ada cara dia. Cara dia kita panggil salin kulit. Kalau kita kata dalam secara khas, secara am, salin kulit. Kulit tanggal, kembang keluar, tukar kulit baru. Tetapi, cikgu nak perkenalkan istilah baru hari ini, egg disease. Kalau anda tengok pada buku kamu, muka 112, egg disease. Maksud dia, proses di mana organisme rangka luar ini tanggal kulit supaya dia boleh menjadi lebih besar, kita panggil sebagai egg disease. Okey, murid-murid, egg disease ya. Macam mana dia tu? Nanti kita akan tengok. Dan ketika rangka dalam berada rangka hidrostatik, cikgu lupa nak cakap hidrostatik macam mana. Kalau anda tengok cacing tanah. Kalau kamu tengok cacing tanah berbentuk silinder. Murid-murid yang saya hormati sekalian, cacing tanah berbentuk silinder. Silinder macam ni. Okey, cacing tanah berbentuk macam ni. Dia tak ada tulang. Dia juga tak ada kulit yang keras. Jadi macam mana dia nak kekalkan bentuk silinder dia? Jadi kalau ini cacing tanah, boleh tengok, kalau nak tengok pada skrin pun boleh. Kalau tidak, bayangkan saja. Ini kalau adalah cacing tanah, cikgu lukis pada skrin, ini cacing tanah. Kalau cikgu buatkan potongan pada tengah-tengah, kamu akan nampak dia berbentuk bulat. Jadi dalam itu ada banyak benda alir, cecair. Cecair itu akan tekan pada dinding otot dia. Jadi bentuk silinder itu boleh dikekalkan. Itulah kita panggil rangka hidrostatik. Semua rangka itu memberi sokongan. Sokongan kepada badan. Kalau tidak, kita tak ada bentuk seperti yang kita ada, kita akan jadi lembek. Okey? Kita juga akan hafalkan beberapa tulang, nama tulang di bawah sistem rangka ini yang penting dalam badan kita. Dalam sistem rangka kita, khususnya untuk manusia, sistem rangka manusia, ada dua jenis tulang secara am di bawah sistem rangka.
iaitu rangka paksi dan rangka appendage. Cikgu, apa itu rangka? Appendage, rangka paksi. Sabar. Kita akan belajar nanti. Ini semua kita akan kaitkan sistem rangka paksi appendage, kita akan kaitkan dengan tulang, nama-nama tulang. Dan sedia maklum juga, kalau untuk yang Muslim, biasanya ketika raya haji ke raya korban kan, kita kan makan daging. Ada tulang lembu, gearbox yang kita panggil. Yang orang suka makan sebab di hujung tulang itu ada benda lendir ataupun yang lembek. Iaitulah rawan, buanku, rawan. Kita juga akan belajar rawan, buanku, tendon. Selain dari tulang lah, ada rawan, ada tendon. Cikgu, apa itu tendon? Tendon ialah bahagian yang sambung otot ke tulang. Sambung otot ke tulang. Nanti kita akan belajar juga. Dan last sekali ialah pusat graviti. Cikgu, apa itu pusat graviti? Kenapa kita nak belajar pusat graviti? Pusat graviti ini penting untuk kerja, apa dia? Seperti pusat graviti, kalau anda tengok dua sumo bermain, sumo. Cikgu, apa itu sumo? Siangpu. Dua sumo. Yang kecil, badan kecil dan badan besar. Kita biasa akan dengar ketika main sumo itu, rangka kecil itu, orang yang kecil, saiz kecil, macam mana dia boleh tahan orang yang saiz badan besar? Okey? Sebabnya, dia akan cuba duduk hala ke bawah. Kenapa dia nak tunduk ke bawah? Sebab dia nak biar pusat graviti itu lebih rapat ke tanah. Kalau pusat graviti lebih rapat ke bawah, 它的那个引力中心比较低. Kalau lebih rapat ke bawah, maka dia lebih kukuh. Dia sangat susah nak dijatuhkan atau ditolak keluar gelanggang. Jadi pusat graviti itu penting. Kalau orang nak kekalkan badan dia, itu pasal orang yang sebenarnya kalau kamu nak buat diri kamu lebih kukuh, kamu perlu buatkan pusat graviti anda lebih rendah. Tapi itu nanti kamu tengok dalam dalam aplikasi dia, ada binatang-binatang lain macam mana mereka berevolusi supaya pusat graviti mereka cukup kuat. Okey, setakat sekarang, siapa ada soalan? Li Jianyi. Jianyi ada soalan tak? Jianyi? Nanti makan dulu. Jianyi ada soalan tak? Nur Ifa ada? Nur Ifa? Apa? Nur Ifa? Nur Ifa? Boleh faham ke tak? Betul ni ya. Tan En Song. Tan En Song ada? Ya, cikgu. Faham ke tak? Faham. Okey ya. Kalau tak faham, bagi tahu ya, cikgu akan cuba terangkan mengikut bahasa ibunda, bahasa Cina yang supaya semua pun faham. Dan last sekali juga nak tanya, Jasmine. Jasmine boleh ikut, Jasmine? 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 Okey ya, jadi benda ini tengah rakam ya. Okey, boleh cikgu. Terima kasih ya. Okey, kita sambung. Jadi kita sekarang pergi ke muka surat 114. Murid-murid, 114 ya. 看114面那课本 114. Jadi apakah sistem sokongan dalam haiwan? 到底我们身体有什么系统是可以给我们叫什么？给我们支持的，给我们支持的。Jadi benda itu panggil rangka. Rangka ialah sistem sokongan kepada semua jenis haiwan ya. Kamu boleh highlight istilah rangka. Okey? Jadi murid-murid, tengok rangka dalam. Rangka dalam 114 rangka dalam ialah jadi sokongan bagi semua vertebrata. Cikgu, apa itu vertebrata ni? Vertebrata rujuk kepada organisma yang ada tulang belakang. 有脊椎骨的. Rangka dalam terbina daripada tulang ataupun rawan. Okey, rangka dalam berperanan menyokong berat badan. Highlight menyokong berat badan. Dia juga melindungi organ dalaman dan mengekalkan bentuk badan.
1, 2 dan 3. Cikgu, macam mana tulang melindungi organ dalaman? Macam mana tulang melindungi organ dalaman? Kalau anda tengok peparu ya, ada tulang apa ini? Tulang rusuk. 有锁骨，锁骨对啊，untuk melindungi peparu di dalam. Itu pasal kalau orang tumbuk kuat, okey, peparu kamu tak meletup sebab tulang dan juga otot yang melindungi peparu. Okey, jadi itu untuk melindungi organ dalaman dan paling penting mengekalkan bentuk badan. Bayangkan kalau Jeku keluarkan tulang belakang anda. Kalau Jeku keluarkan tulang belakang anda. Okey, biasanya Jeku akan cakap, matilah. Mati itu betul. Tapi andai kata kamu tak mati, Jeku tak nak cerita pasal isu mati ke hidup. Kalau Jeku keluarkan tulang belakang kamu, rasanya kamu masih ada bentuk badan seperti manusia ke tak? Ada bentuk badan seperti manusia tak? Alia Maisara. Alia Maisara? Maisara ada? Yo Kenyao. Yo Kenyao ada? Ada ya, Alia Maisara. Kalau Cikgu keluarkan tulang belakang, andai kata bukan isu hidup ke mati ya, Cikgu keluarkan tulang belakang anda, kamu boleh kekalkan bentuk badan manusia anda tak? Kamu masih ada bentuk manusia, bentuk macam badan manusia ni. Ada ke tak? Ya? Yeah? 有 Kenyao, 如果老师拿掉你的脊椎骨, kalau Cikgu keluarkan tulang belakang kamu, rasanya kamu masih ada bentuk badan kamu ke tak? 你的身体的那个基本形状还能维持吗? Boleh ke tak boleh? 有 Kenyao? Alia, boleh ke tak boleh? Saya tahu kamu ada, tapi boleh ke tak boleh badan kamu kekal bentuk yang sedia ada? Cikgu nak tanya soalan itu. Jawab ya ke tidak je. Siapa nak tolong? Tak boleh. Bagus, Alia. Terima kasih ya. Benda ini sekali lagi tengah dirakam ya. Tengah dirakam ya. Setiap soal jawab yang kamu buat itu mempengaruhi PBD anda. PBD TP 2, 3, 4 anda. Kalau kamu pilih tak jawab, memang akan dapat TP rendah dan Cikgu akan tunjuk pada rakamannya adalah. Jadi apa boleh buat kan? Sebab kelas kini kita perlu ada interaksi. Kalau tak ada interaksi susah tau untuk mendapat PBD yang tinggi lah. Jadi harap anda semua sudah faham ya. Jadi Cikgu teruskan. Sebelum Cikgu pergi lebih, Yo Kenyao ada tak sebenarnya? Yo Kenyao. Kenyao ke? Oh, tak ada ya. Dia tak respon. Kita sambung. Tengok buku teks anda sekarang, muka 114 juga. Rangka luar. Okey, rangka luar sekarang yang kedua ialah sokongan kepada kebanyakan invertebrata. Invertebrata ini. Invertebrata ialah tanpa tulang belakang. Cikgu, apa contoh tanpa tulang belakang? Ya, laba-laba, spider ya, udang, kala jengking, scorpion ya, ketam crab. Mereka terdiri daripada highlight lapisan keras kitin. Lapisan keras kitin berlilin. Cikgu, kenapa berlilin? Itu yang buatkan di mereka punya badan luar ini nampak bersinar. 他们是有一层蜡这样的感觉。OK? Inilah kita panggil bukan kulit luar. Kita panggil cangkerang. Cangkerang. English panggil shell. Di sini soalan tertanya. Yalah, cikgu. Kalau ikut cikgu yang cakap sekarang, lapisan luar itu keras. Lapisan luar itu keras. Macam mana mereka boleh jadi besar? Boleh jadi besar. Okey? Jadi, setiap kali mereka nak besar, mereka akan keluar dari cangkerang mereka. Cikgu, macam mana? Sabar. Sabar. Jadi, rangka luar berfungsi untuk menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalaman. Jawapan sama seperti tadi ya. Semua rangka itu perlu tahu ya. Fungsi rangka ialah menyokong berat badan, melindungi organ dalaman dan mengekalkan bentuk badan. Jadi, rangka luar juga merupakan tapak bagi pelekatan otot untuk
organisma berangka luar. Untuk tempat otot mereka lekat. Okey. Jadi kita pergi ke rangka hidrostatik pada muka surat 115. Murid-murid 115. Okey. Sesetengah haiwan invertebrata yang tanpa tulang belakang ya, mereka berbadan lembut seperti cacing. Berbadan lembut seperti cacing. Tidak mempunyai sebarang tulang di dalam badan. Jadi, haiwan ini disokong oleh rangka hidrostatik. Jadi, kalau kita sekali lagi potongkan lintah, jadi apa itu lintah suizi? Kalau kita potong lintah tengah-tengah ini, sekali lagi dalam ada benda alih yang tolak kepada dinding otot badan dia supaya badan dia kekal silinder, kekal bentuk silinder yang ada. Itulah kita panggil rangka hidrostatik. Dia terdiri daripada dinding berotot sama diisi dengan benda alih. Benda alih itu液体. Benda alih menekankan tekanan pada dinding berotot badan dalam semua arah menyebabkan badan manusia, pula silap. Badan haiwan yang lembut menjadi tegar. Rangka hidrostatik ini mengekalkan dan mengawal bentuk badan dan memainkan peranan dalam pergerakan haiwan. Jadi obor-obor, jika apa tapak Sulaiman ya, tapak Sulaiman dia berbentuk bintang. Okey, berbentuk bintang. Jadi ini dia mereka yang mempunyai rangka hidrostatik. Jadi murid-murid, 3 rangka telah diperkenalkan. Sekarang kita akan masuk kepada poin macam mana tumbesaran dalam organisma rangka luar. Tumbesaran ya, growth. 这样子那些有外壳的动物，它们是怎么样变大的？ Okey. Kalau anda tengok muka surat 115 bahagian bawah, okey, kita sekarang nak mengkaji macam mana organisma bertumbuh ataupun tumbesaran lah, tumbesaran. Pertumbuhan, saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Pertumbuhan boleh diukur dan dilihat dengan membina graf unit pertumbuhan melawan masa. Ya. Kamu akan melukis graf. Hari ini ada kerja sikit untuk melukis graf nanti. Graf itu dinamakan sebagai lengkung pertumbuhan. Macam mana kita nak tengok sesuatu organisma dia tumbuh? Highlight. Unit untuk tengok organisma itu tumbuh, bukti dia tumbuh. Biasa kita akan tengok pada ketinggian, sentimeter. Ataupun tengok pada isi padu, sentimeter padu. Jisim segar gram dan jisim kering gram. 我们要用什么标准去看那一个动物有成长的？第一，看它的高度咯，有变高成长吗？体积变大成长吗？重量变大成长吗？ Yalah. Orang itu makin tinggi, apa yang berlaku? Pertumbuhan. Orang itu jadi, jisim dia jadi makin tinggi, makin berat. 越来越重. Apa yang berlaku? Pertumbuhan, 成长. Jadi, macam mana dengan yang rangka luar pula? Okey, lengkung pertumbuhan rangka luar. Murid-murid, tengok muka surat 116. 116. Kalau anda tengok bahagian bawah dulu, kamu akan nampak satu gambar rajah di mana, okey, satu serangga menanggalkan rangka luar dia yang keras. Tersaciu tapi ini ada kulit dia lama. Dia keluar badan dia dengan baru menjadi lebih besar. Jadi, apa yang kamu nampak dalam lengkung pertumbuhan organisma rangka luar? Cikgu, saya nampak graf ini pelik sebab dia berbentuk tangga. 它像楼梯这样子. Ya, kalau kamu nampak bentuk graf dia berbentuk tangga, bagus. Kamu nampak dah benda itu. Jadi, apa yang anda perlu tahu? Jadi, kamu perlu faham bahawa, cikgu, saya tak reti baca graf, saya tak suka graf. Kalau anda tak suka graf, okey, buka skrin anda sekarang. Buka skrin anda sekarang. Jadi, cikgu nak terangkan dengan cara cikgu yang senang lah. Kalau anda tengok skrin, buka skrin handphone kamu sekarang ya.
Okey. Jadi untuk fahamkan graf sebenarnya senang saja. Kamu perlu faham apa itu y dan x saja dulu. Y dan x saja terdahulu. Okey? Y dan x ini, paksi y dan paksi x ini penting. Tengok pada paksi x. Kalau ikut lengkung graf, paksi x dia kita biasa guna masa ataupun kita guna hari sebagai unit dia. Maksudnya, dari kiri ke kanan, tengok ana panah itu. Dari kiri ke kanan, 从左边到右边. Maksud dia, masa itu bertambah. Setiap hari bertambah. 时间越变越多，从左边到右边lah. Kalau anda tengok yang garis paksi Y pula, contoh, dia gunakan tinggi lah, sentimeter. Tinggi. Maksud dia dari bawah ke atas, makin tinggi ataupun makin rendah. Dari bawah ke atas. Siapa nak jawab? Untuk paksi Y, dari bawah ke atas. Bawah ke atas. Okey, murid-murid, dari bawah ke atas, makin tinggi ke makin rendah? Siapa nak jawab? Airi Iskandar ada? Muhammad Airi Iskandar? Airi Iskandar? Jadi, kalau anda tengok Y naik tinggi, tengok jari jeku naik tinggi kan? Dari bawah ke atas, makin tinggi ke makin rendah? Makin tinggi. Oh, thank you Chuan Jialing. Ian, Airi Iskandar, faham ke tak? Faham? Ya? Yeah? Faham ya? Jadi cikgu sambung sekarang. Kalau anda tengok kat sini. Okey? Dia dilahirkan dengan saiz tertentu. Okey, faham? Yang pelik, saiz dia tidak boleh berkembang. Tidak boleh menaik. Sebab, kenapa dia tak boleh nak naik? Soalan pertama cikgu selepas Y dan X ini ialah, kenapa dia akan bergaris mendatar? 这么它是横线的，它不能说 dia tak boleh naik. Kenapa dia mesti berbentuk melintang saja? Jawapan ialah apa? Jawapan dia apa? Siapa nak jawab? Kenapa dia tak boleh naik macam ni? Condong, tak asyik sangsi. Cuma saya tak ahmad dia. Tak boleh naik apa-apa, tinggi dia. Siapa nak jawab? Syazah ada? Syazah? Syazah Hilmiah. Syazah nak tanya kan? Kenapa dia tak boleh nak naik serong kata, tapi kenapa dia melintang saja? Untuk organisma rangka luar. Macam mana kalau nak jawab? Ya, Syazah? Tak faham? Cikgu ulang. Kenapa contoh, kalau anda tengok pada graf ini kan, cikgu dah lukis satu garis kat sini. Garis melintang. Maksudnya sekian hari, saiz badan dia tidak bertambah. Tidak bertambah. Kekal saja. Kenapa dia tak boleh nak bertambah? Kenapa dia tak boleh bertambah? Dia melintang saja. Kenapa? Aku dah tulis kat situ ya. Jadi saya minta baca je. Sebab apa? Kenapa dia tak boleh nak bertambahkan tinggi saiz ataupun bertambah saiz badan dia? Sebab kerana apa? Sila bagi respon ya. Tulis semula pun cikgu layan saja. Yang penting kerana apa? Syazah? Ian, ya. Boleh, terima kasih ya. Terima kasih pada Syazah sebab cangkiran keras. Ian Adura. Ya, Adura kan? Terima kasih ya. Jadi Ian Adura. Ada. Ya, ya. Sebab cangkang dia keras tu dia tak boleh. Ya, dia tak boleh nak membesar sebab cangkera itu hadkan dia bersaiz. Faham ke tak? Benda tu stay sampai dia mati lah. Itu soalan kita cakap. Macam mana dia nak membesar, okey? Jadi kalau kita tengok sekarang,
Kalau kamu tengok graf dia sekarang, kamu akan nampak, oh, ada satu masa dia punya saiz badan akan tiba-tiba naik. Naik, dia tak ada anak panah, dia naik. Lepas tu dia akan kekalkan semula. Dia akan kekalkan semula saiz dia. Lepas satu tempoh, dia akan naik lagi tiba-tiba, naik lagi. Okey? Dia akan naik lagi tiba-tiba. Lepas saiz dia naik, dia akan kekal lagi semula. Contoh, lepas 20 hari, kalau anda kata ini dari hari yang pertama, lepas 20 hari, dia tiba-tiba saiz badan dia naik. Lepas 20 hari lagi, 40, saiz dia tiba-tiba naik semula. Jadi apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Kalau anda tengok buku teks anda sekarang, boleh tutup dah, tengok buku teks muka surat 116. Okey? Apa yang berlaku? Kenapa tiba-tiba dia boleh naik? Jawapan dia dah diberikan dalam graf. Serangga itu menyalin kulitnya, iaitu ecdysis. Iaitu ecdysis. Boleh faham ke tak? 意思说，它维持了它的那一个身形之后，每一段时间，它会有一个特定的时间，它让它的身体说直接膨胀了，直接膨胀。Jadi, macam mana dia boleh mengembang dan saiz badan dia besar. Jadi, cengkerang itu akan disalingkan. 它那个外壳会脱掉，脱掉要keluar besar. Ya ke Cikgu? Jadi kalau anda nak tengok, Cikgu dah berikan tugasan hari ini pada 4 prima video barulah. Video yang baru yang dah tonton bagus. Ya, ada pelbagai organisma yang tukarkan kulit dia. Antara dia di sini paling best yang ketam lah. Ketam. Okey, kamu boleh tengok video dia. Ada lagi satu video berkenaan dengan tumbuhan. Tumbuhan ini nanti dulu. Yang penting ada kat sini lah. Kamu boleh tekan, kamu lepas tu tonton saja. Adalah kat situ. Lepas tonton, hantar. Cikgu pun tak nak menyusahkan anda tonton sekarang. Nanti tonton ya. Macam mana mereka saling kulit. Proses saling kulit itu nama dia ecdysis. Kita sambung. Muka surat 116. Jadi, tengok peringkat yang kedua dulu. Peringkat pertama nanti ya, peringkat kedua. Lengkung pertumbuhan haiwan dengan rangka luar seperti lipas dan belalang adalah berperingkat. Macam tangga berperingkat. Hal ini disebabkan rangka luar haiwan jenis ini terbina daripada kitin yang bersifat keras dan tidak boleh mengembang. Tidak boleh mengembang. Faham ke tak Syazah? Dia keras, dia mengehadkan badan dia untuk terus berkembang ataupun membesar. Faham ke tak? Faham ya? Bagus. Kalau dia nak besar, dia perlu tanggalkan kulit. Cikgu, kulit dia yang keras itu macam mana dia nak tanggal? Itu semula jadi. Ada hormon akan lembutkan kulit luar dia supaya dia boleh keluar macam tu untuk bentuk kulit luar baru. Cangkerang yang baru. Wah, cikgu. Memang macam tu. Tak ada benda yang hairan ya, benda yang berlaku biasa. Sifat keras dan tidak boleh mengembang ini akan menghalang pertumbuhan haiwan, menghalang. Haiwan yang mempunyai rangka luar ini. Jadi, bagi mengatasi masalah, haiwan ini akan menanggalkan rangka luar berulang kali. Ya. Mereka bukan salin kulit sekali, salin banyak kali. Okey? Sehingga mereka mencapai saiz yang tetap kita panggil saiz peringkat dewasa. Okey, kalau saiz dia dah tetap, kalau tengok ketam, dia akan sampai saiz yang tetap. Macam tu, dia tak akan lagi besar. Itu saiz, kita bagi saiz dewasa. Okey, proses penanggalan kulit itu sekali lagi juga sebut ecdysis. Nama dia ecdysis. Kalau anda tengok pada graf sebelah kiri, ada satu lagi. Ya, untuk organisma yang biasa. Organisma yang biasa. Bukan rangka luar ya, organisma rangka dalam macam manusia. Kita akan ada lengkung pertumbuhan sigmoid. Sigmoid. Okey? Sigmoid sebab dia berbentuk S. S. Jadi, ya ke? Dia macam ni lah murid-murid.
Kalau anda tengok manusia, kamu, kita akan nampak kita ada satu ketika dahulu bertumbuh. Perlahan, lepas tu tiba-tiba ada satu masa akan meningkat dengan cepat, lepas itu perlahan semula. Cikgu ada ke? Murid-murid sekalian yang perempuan, cikgu nak kau fikirkan, masa kamu masuk sekolah Raja Abdullah, ketika tingkatan 1 ke peralihan, betul ke tak kawan lelaki sekitar kamu lebih rendah daripada kamu？你们有没有注意到女生们来Raja Abdullah Form 1的时候，你们的周围的男生们是比你们矮的？Betul kan? Siapa nak jawab soalan ini? Li Jianyi? Okey. Li Jianyi ada Li Jianyi? Thank you Jaling. Bagus buat Jaling. Kai ada Kai? Ya. Jadi lepas tingkatan 3, lelaki yang pendek sekitar anda tiba-tiba semua jadi lebih tinggi daripada kamu. 他们会成为比你们更高。Itu apa berlaku? Tiba-tiba dalam 2 tahun ni mereka bertumbuh secara pesat. Jadi apa yang berlaku? Apa yang berlaku menyebabkan mereka ni tumbuh secara pesat. Pesat lah kita panggil pertumbuhan secara pesat. 很快的意思。pesat. Disebabkan di sinilah berlakunya AQ balik. AQ balik. 也就是说成长期、成熟期，那个男学生已经成熟了，变成真正的男人了。男孩脱变成男人 daripada budak menjadi dewasa. Okey, AQ balik untuk lelaki. Jadi itulah buktikan ada pertumbuhan pesat berlaku. Itu pasal bentuk pertumbuhan organisma lazimnya. Rangka dalam lazimnya berbentuk S ataupun kita panggil sigmoid. Corak pertumbuhan berbeza mengikut jenis organisma tetapi lengkung pertumbuhan bagi haiwan dengan rangka luar kan saya nak Y 壳的 memang lain. Berbentuk tangga. Kita berbentuk sigmoid. Itu yang beza dia. Jadi ada soalan ke tak sebelum cikgu pergi jauh? Murid-murid, ada soalan ke tak? Ada soalan? Kalau tak ada, cikgu sambung ya. Jadi, balik kepada rangka luar. Muka surat 116 juga, bahagian bawah sekali. Okey, bahagian bawah. Kamu akan nampak 2 kotak di situ. Okey. Bahagian menegak menunjukkan pertumbuhan berlaku secara mendadak. Mendadak. Iaitu pesat. Okey. Ia terjadi上去的 kalau untuk salin kulit dan bahagian melintang 1, 2, 3, 4 dan 5 1, 2, 3, 4, 5 menunjukkan peringkat pertumbuhan sifar. Ya, bersih faham istilah peringkat pertumbuhan sifar. Ia ling 成长 tiada pertumbuhan sifar. Okey, tiada pertumbuhan berlaku dan disebut instar. Rangka baru yang lembut dibina di bawah rangka lama. Okey, jadi semasa adisis, haiwan berangka luar akan menyedut udara bagi mengembangkan badan. Tindakan menyedut udara ini akan memecahkan rangka luar lama yang keras. 它们吸入空气，从旧的壳里面挤出来，sedut udara, kembang, tolak keluar daripada rangka lama. Itu ya rangka luar organisma rangka luar berlaku. Jadi muka surat 117, haiwan berangka luar akan mengalami beberapa peringkat adisis sebelum mencapai peringkat dewasa. Peringkat adisis ini yang menyebabkan graf lengkung pertumbuhan haiwan tersebut berbentuk tangga. Pada peringkat nimfa maksud dia belum lagi dewasa. Belum lagi dewasa. Okey? Okey, dan pada peringkat nimfa, haiwan tersebut akan makan dengan banyak untuk membina tisu-tisu baharu dan mengalami pertambahan jisim. Hormon akan mengawal setiap peringkat adisis ini. Okey, siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Kalau tak ada, kerja anda lepas ini ialah lukis graf. Dengar ya, kerja kamu lepas ni adalah lukis graf. Tengok muka saya 117. Kalau anda tanya, cikgu, kenapa saya nak lukiskan graf lengkung pertumbuhan ini? Sebagai persiapan.
Sebagai persiapan, murid-murid, kamu boleh tengok muka surat 132 ya. Kalau tak silap cikgu 132. 137 silap. 137. Ya, inilah eksperimen wajib nanti kamu perlu buat untuk membuat graf pertumbuhan untuk percabahan kacang hijau. 你们会观察绿豆长出芽，它的成长。Macam mana kacang hijau itu bercambah dan kaitkan pertumbuhan dia. Jadi itu nanti kamu perlu buat. Sediakan kacang hijau dulu seperti yang cikgu sebut minggu lepas. Sediakan kacang hijau. Masuk balik kepada muka 117. 117 ya. Jadi anda diminta supaya mengkaji lengkung pertumbuhan haiwan berangka luar. Diberi gambar belalang nimfa A, B, C, D, E. 你看到没有？有5个闸门 A, B, C, D, E 是还没有成长完的。Yang dewasa maksudnya dia sudah berkembang atau bertumbuh penuh. Jadi anda diminta untuk perhatikan 5 ekor nimfa belalang dan seekor belalang dewasa dalam jadual di bawah. Okey? Panjang nimfa belalang A diukur. Cikgu, perlu ke saya tukar struktur prosedur daripada aktif menjadi pasif? Perlu. Kalau cikgu minta kamu buat sekarang, anggapkan ini terus sebagai satu laporan untuk aktiviti sains anda. Jadi yang ini dia tak ada hipotesis. Tak ada hipotesis ya. Tak ada pemboleh ubah. Jadi kamu terus masuk kepada tujuan, salin saja. Salin radas, prosedur tukarkan ayat dia. Tukarkan struktur ayat dia. Okey? Yang ini kamu tak perlu nak lukis semula. Kamu hanya perlu minta supaya letakkan ukuran anda ke dalam jadual. Ke dalam jadual ini. Jadi kamu akan ukur panjang limfa belalang A dari kepala, hujung kepala ke abdomen. Contoh, kalau anda tengok pada skrin, cikgu sekarang boleh buka skrin. Okey? Dari hujung kepala ke abdomen. Kamu akan kira saiz dia. Lepas itu kamu akan masuk nilai ke sini, masuk nilai ke sini. Ya, siapa yang nak minta bantuan cikgu ni? Lepas anda dah siapkan isikan data di sini, di sinilah kamu akan plotkan graf. Plotkan lengkung pertumbuhan belalang tersebut. Okey? Jadi kiri ialah hari. Kanan panjang belalang. Panjang akan jadi kiri. Okey? Kamu akan plot. Contohnya kalau anda plot ikut sini, kamu akan plot. Contohnya hari pertama, saiz dia berat macam ni, kecilnya. Kamu akan plot. Saiz hari kedua sama, kekal lah. 1, 2. Okey, kamu akan buat sedemikian dan belajar macam mana plotkan graf ini. Dan ini yang kita akan bincang dalam kelas seterusnya. Kelas seterusnya cikgu akan paparkan satu graf di situ, kita akan masukkan data ke dalam supaya anda belajar plotkan graf lengkung pertumbuhan sebagai persiapan untuk anda nanti buatkan pola pertumbuhan untuk percambahan kacang hijau. Jadi sekarang cikgu pun tak nak bazirkan data anda, kamu akan buat benda ini, graf ini, isikan data jadual itu, semua adalah ikut cara kamu. Cikgu tak akan paksakan anda guna cara seperti ini. Okey, ataupun seperti yang cikgu buat. Yang penting lengkung graf itu perlu siap. Cikgu nak tengok lengkung pertumbuhan ataupun graf lengkung pertumbuhan untuk belalang itu siap. Supaya anda faham. Okey? Jadi ada soalan ke tak? Murid-murid yang saya hormati sekalian. Ada tak? Ada ke tidak? Ya? Yeah? Siapa ada soalan? Okey? Kalau tak, tulis di mana ya? Bagus. Untuk aktiviti ini, seperti biasa, kalau untuk aktiviti berbentuk laporan,
berbentuk laporan. Cikgu sarankan supaya anda buat di dalam kertas full scrap. Kalau tak ada full scrap tak apa. Okey? Cikgu risau sekarang kamu tak ada kertas graf. Kalau tak ada kertas graf, lengkapkan jadual itu, buatkan kertas graf itu selepas buka sekolah nanti. Okey, yang penting kita akan tengok macam mana belajar plot graf pada kelas selepas itu. Kalau tak ada full scrap paper, buat di dalam buku nota kamu. Kamu tak perlu lukiskan ini dalam buku nota, lukiskan jadual yang berkenaan dengan belalang itu tak perlu. Kamu hanya perlu salingkan yang ringkas, tujuan apa yang kamu telah buat, radas, apa prosedur, dan paling penting buatkan jadual perekodan untuk kiraan kamu. Belajar guna pembaris. Tak ada alasan kamu tak ada buku teks ya, semua dah ada buku teks. Jadi buatkan ini benda ni, kita akan bincang dan kamu akan jawab soalan dia dalam buku nota anda. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Kalau tidak, cikgu nak tamatkan ini untuk anda plotkan graf itu, belajar plotkan graf. Okey? Dan kita akan bincang pada kelas yang akan datang lah. Siapa ada soalan? Ya? Yeah? Siapa ada soalan? Kalau tak ada, nanti cikgu macam biasa akan uploadkan kerja dan kamu juga boleh bukakan Google Classroom kamu. Google Classroom kamu sana ada lagi satu untuk memerhati pertumbuhan kacang hijau. Belum buat lagi. Kamu tonton saja apa yang mereka buat. Macam mana mereka kira ataupun ukur pertumbuhan kacang hijau itu. Itu je. Jadi masa selebihnya untuk anda tonton YouTube itu dan fahamkan. Okey? Itu saja daripada cikgu dan cikgu nak minta sabar ya. Jangan buat apa-apa dulu. Cikgu nak minta anda bukakan kamera supaya cikgu nak screenshot ya. Siapa yang datang hari ini. Jadi minta tolong semua nanti dalam kiraan, okey, dalam kiraan 5 ya. Cikgu nak nanti ambil screenshot semua ya. Syazah ke, Adam ke, Haris ke, Kai ke. Kalau kamu rasa malu, kamu boleh buat macam ni. Ambilkan buku teks, tutupkan skrin. Cikgu faham. Janji saya nak tengok kamu ada respon. Saya tak nak nanti kamu tidur ke tak buat apa-apa. Lee Chen Yi, Alia Maisara, Ken Yao, Jasmine, Ifah, Airi Iskandar, Adam Haris. Tolong ya, buka kamera kamu sekarang dalam kiraan 3. Juga ambil gambar ya. Kalau kamu tak nak apa boleh buat, maksudnya cikgu pun boleh tunjuk pada sekolah kamu jenis yang aktif ke tak aktif Dalam kiraan 3, 2, 1. Sekali lagi, terima kasih pada Tan Lun Song dan Chong Jia Ling. Sekali lagi. Sila bukakan skrin. Bukakan skrin anda. Bukakan skrin, silap kamera. Dalam kiraan 3, 2, 1. Okey. Itu saja daripada cikgu hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Cikgu nanti akan bagi link kehadiran ya. Link kehadiran. Yang itu untuk minggu lepas ni cikgu akan buat yang baru. Okey. Isikan kehadiran anda hari ini. Okey. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu.